pasukan KPDN perlu untuk mengenal pasti secara objektif kawasan mana ataupun negeri mana ataupun zon mana yang terdapatnya gangguan bekalan ini ataupun shortage ini, supaya dengan adanya operasi dalam tempoh sebulan ini KPDN dapat mengenal pasti masalah itu di mana. Dengan kita mengenal pasti kawasan itu, contohnya di zon A, katalah di Temerloh Pahang sebagai contoh, maka pegawai penguatkuasa dengan segera akan dapat trace ataupun dapat untuk trace rangkaian bekalan itu, supply chain itu, dari mana kedai runcit itu contohnya ataupun pasaran itu mendapat bekalan barang-barang keperluan ini, siapa pembekalnya, siapa pemborongnya, on the spot. Maknanya pegawai kita dapat terus mengatasi masalah itu dan melaporkan kepada pihak yang berwajib, ke ibu pejabat, supaya tindakan segera dapat kita adakan. Sampai itu, yang ketiga, kita dapat mengenal pasti punca utama kenapa berlakunya rantai bekalan itu, dan harga barangan keperluan asas itu dapat kita pantau secara terus apabila kita berhadapan dengan sasaran ataupun tempat-tempat yang mungkin diadukan terdapatnya kekurangan bekalan. KPDN mengambil tanggungjawab sepenuhnya untuk kita mendukung aspirasi yang amat berhormat Perdana Menteri untuk sama-sama kita mengatasi isu kos sara hidup rakyat. Pengawalan dan pemerhatian kita terhadap barang-barang keperluan asas itu adalah di antara komponen penting dalam kerajaan memastikan rakyat dapat hidup dalam negara ini, memperbaiki isu kos sara hidup mereka dengan terdapatnya kestabilan bekalan barangan dan harga yang berpatutan. Ini adalah merupakan tanggungjawab asasi ataupun hakiki Kementerian KPDN ini. Operasi ini bermula berkuasa serta-merta pada hari ini dan akan berakhir 1 bulan, iaitulah pada 16 hari bulan Januari 2023. Dalam tempoh 1 bulan ini, saya mengharapkan pasukan penguatkuasa akan dapat untuk memastikan ketiga-tiga objektif yang saya sebut sebentar tadi mencapai maksudnya, dan kita harus dengan segera mengenal pasti punca masalah dan dengan terus dan cepat kita akan dapat bertindak bagi memastikan barangan-barangan di pasaran, terutamanya makanan yang menjadi isu pada hari ini, seperti contoh minyak bersubsidi, polybag 1 kilo itu mesti berada di pasaran dan dibeli oleh golongan sasar. Di sepanjang lebih kurang 2 minggu saya masuk ke kementerian ini, di awal minggu pertama itu sememangnya terdapat kekurangan bekalan minyak masak bersubsidi ini. Tempat-tempat yang saya tinjau termasuklah di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan di Johor sendiri, beberapa tempat termasuk di Bandar Pontian, tempat kelahiran saya. Isu ketidakcukupan itu masih berlaku. Hari ini bila saya meninjau kedai-kedai runcit
di sekedar Chowkit. Pada pagi ini nampaknya bekalan itu ada, dan saya tidak boleh mengatakan dia telah pulih sepenuhnya, tetapi ada improvement. Apabila di sepanjang tempoh ini, saya yakin pasukan penguatkuasa walaupun tanpa operasi terjah ini telah berjaya memastikan bekalan itu semakin pulih. Bermakna rantaian bekalan itu akan dapat kita perbaiki dan ditingkatkan, dan kita mesti bertanggungjawab sepenuhnya supaya dalam tempoh waktu terdekat selepas tamatnya operasi terjah ini, kita mengharapkan isu ini dapat diselesaikan semaksimal mungkin. Saya juga mengharapkan di samping pegawai penguatkuasa yang sentiasa gigih untuk bertugas, namun dengan hanya kekuatan 2,200 anggota di seluruh negara, ia sememangnya tidak mencukupi dari segi kapasiti penguatkuasaan. Maka dengan itu saya juga menyeru supaya rakyat Malaysia, individu-individu juga tampil ke hadapan, termasuklah NGO-NGO yang berkaitan dengan kepenggunaan juga dapat membantu supaya kalau sekiranya berlakunya apa yang dikatakan mungkin penyeludupan, mungkin terdapatnya pencatutan, ataupun mungkin terdapatnya salah guna, terutama barang-barang yang bersubsidi ini, dapat untuk mereka melaporkan segera ke pihak kementerian melalui beberapa talian hotline dan juga apps yang adalah senarai edaran yang kita akan beri kepada rakan-rakan wartawan. Maka dengan itu, ini adalah merupakan langkah yang saya ambil dengan penuh tanggungjawab bersama pasukan penguatkuasa kementerian, supaya isu yang melanda rakyat hampir setahun ini dari segi ketidakkecukupan barang-barang keperluan bersubsidi ini akan dapat sama-sama kita atasi, dan rakyat mestilah bersama-sama membantu dengan menyalurkan apa jua maklumat dengan segera kepada pihak kementerian supaya isu ini dapat kita tangani bersama, insya-Allah. Kalau ada soalan. Soalan tuan-tuan dan puan daripada media, silakan. Okey. Saya Ishan dari Kelas Petani. May I know, is this off kerja adakah di seluruh negara ke atau hanya di sekitar Chowkit, Kuala Lumpur, atau specific location tak? Ops terjah ini kita lancarkan dengan resminya pada hari ini ke seluruh negara. Ke seluruh negara. Sabah, Sarawak? Termasuk. Dan ini penting kerana ianya adalah isu rakyat di seluruh negara, bukan hanya di sekitar Kuala Lumpur ini sahaja. Operasi ini kita lancarkan ke seluruh negara yang saya sebut tadi, yang melibatkan 2,200 pegawai penguatkuasa KPDN. Semalam naik Presiden Bersatu Dato' Razak Jidin ada tanya mana janji kerajaan bekalan telur ayam boleh di pasaran. Boleh On that, telur ayam. tentang telur ayam, para rakan wartawan bolehlah mendapat informasi secara first hand information dengan MAFS. Itu adalah di luar daripada bidang kuasa KPDN. Kerana isu yang melibatkan bekalan makanan di peringkat upstream adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atau MAPS. Will this operation affect the maximum price control scheme during this Christmas? And also, will you be continuing the subsidy for chicken breeders and chicken meat producers beyond December? We from the KPDN
and MAFS will announce the what call it the Harga maksimum. the maximum price for Christmas on this coming 20th of December, 11 a.m. at the Parliament. So we will announce the 11 items of the maximum price for Christmas. So wait for us in Parliament on the 20th of December. And also the subsidy for the, will you be continuing the subsidy for the chicken breeders? For now, as what decided by NACOL and announced by Prime Minister in the Cabinet, it remain as now. Okay?